أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk datang ke rumah Allah, menjejakkan kaki ke rumah Allah. Sujud menandakan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Solat dan dapat dilakukan secara berjamaah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung perbincangan kita yang mana minggu lepas kita tidak dapat teruskan. Ada forum Isra' Mi'raj yang disampaikan oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti Negeri Sabah dan juga Al-Fadil Ustaz Zul Ramli Razali. Jadi malam ini kita teruskan sedikit ulasan kita sebelum kita masuk bab yang kedua, bab pendidikan awal kanak-kanak. Jadi sebelum ni kita ada bincangkan mengenai amalan bercukur dan juga berkhitan. Bercukur ni sudah selesai, berkhitan pun sudah selesai. Cuma sebagai ulasan sedikit, kita ni umumnya masyarakat kita berkhitan atau berkhatan atau bersunat ni biasanya anak-anak itu berumur sekitar 11-12 tahun, daripada sekolah rendah nak masuk ke sekolah menengah. Kalau boleh, kalau masih ada anak ataupun mungkin selepas ni cucu, anak ni kalau boleh dilakukan khitan, dilakukan sunat dia tu, yang laki lah, yang perempuan selepas 7 hari ataupun hari yang ke-8 dilakukan sunat. Pergi jumpa dengan doktor yang biasa buat sunat, dia tahulah. Setengah-setengah doktor dia akan potong sedikit, dia punya di ujung kelentit. Ada sesetengah doktor dia hanya menggunakan jarum, dia toreh sedikit untuk keluar darah, untuk mengalirkan darah sedikit untuk perempuan. Kalau silap potong lebih, kebiasaannya. Sebelum ni saya bagi tahu, menurut kajian ahli sains, bukan ahli sains Islam, ahli psikologi Islam. Psikologi kan dia kaji pasal apa ni dari sudut kesihatan mental apa semua kan. Jadi dari sudut dalaman ni, kadang-kadang ada dari sudut khitan tu yang perempuan memainkan peranan, menyebabkan perempuan tu dia kurang sifat keperempuanannya, kewanitaannya dia kurang kalau terlebih potong. Jadi jumpa doktor yang bertauliah, yang biasa buat, insya-Allah ada baiknya. Jadi untuk lelaki kebiasaannya dilakukan seboleh mungkin, kalau sempat dilakukan anak itu selepas 7 hari
sehingga sebelum dia boleh meniarap. Boleh faham Dia kalau sebelum dia boleh meniarap, biasanya anak tu masih dibengkung, ditutup, dibalut badan dia, tangan tak bergerak. Jadi kalau dilakukan bersunat berkhitan tu, dia tak akan kacau dia punya burungnya tu. Kalau sudah umur 2 tahun, 3 tahun, dia rasa gatal, dia pergi kacau. Jadi bila dia kacau, dia pegang, luka. Yang dah nak sembuh tu, dia akan rasa gatal sikit, kan? Jadi bila dia pergi pegang, luka balik, lambat sembuh. Jadi biasanya kanak-kanak ataupun bayi ni yang berumur 8 hari ke atas, ataupun selepas 7 hari, selepas kan hari ke-7 dilakukan potong jambul ataupun cukur. Istilah potong jambul tu, potong tu di majlis ramai-ramai, tapi selepas tu cukur habis, jangan dibiarkan. Itu hari ke-7, dibagi nama, dilakukan akikah, itu sunnahnya begitu. Dan hari yang ke-8 selepas selesai majlis tu dilakukan khitan bagi lelaki. Dan seeloknya juga, kalau tidak sempat waktu itu, dilakukan khitan waktu umurnya sekitar 6 tahun 7 tahun. Kenapa dilakukan sekitar umur 6 tahun 7 tahun? Kerana waktu itu anak-anak ni sudah dikira tahap mumayyiz, sudah tahu, kan? Dia pegang tai kambing sebiji tu, dia boleh kenal, ini bukan kacang ni, ini tai kambing. Maksudnya dia boleh beza, dia boleh tengok itu najis, dia boleh tengok itu makanan, dia boleh beza. Jadi waktu tu kita ajar dia basuh berak ke apa semua, ajar dia taharah, bab bersuci, dia tahu. Okey, basuh kencing, ajar dia. Bila dia masuk tandas, siram dulu. Kalau nak kencing di tandas, siram dulu. Jangan kencing dulu baru siram. Terbalik. Kita ni kencing dulu baru kita siram. Dia silap tu sebetulnya. Kita siram dulu tempat kencing, baru kita kencing. Lepas kencing, siram lagi sekali. Pasal apa? Bila orang, kadang-kadang kalau budak ni kita tak ajar, bila dia kencing, kita tak ajar dia siram dulu, tempat mangkuk tandas tu kering, dia pergi pancut kencing, dia ambil air paip tu, ujung je, ujung dia saja, lepas tu dia keluar. Bila kita masuk setengah jam selepas tu, bau dia macam tandas awam, padahal rumah kita. Kena ajar dulu, siram dulu tempat dia mau kencing tu, mangkuk tandas tu dia siram dulu. Dia kencing, nanti dia akan terbiasa, selepas kencing dia akan basuh dan dia akan siram. Tapi ambil masa lah nak ajarnya. Budak ni dia tak boleh dalam satu hari, dia kena balik cerita. Jadi dah kita tahu nak ajar dia bab taharah waktu itu, kita dah nak masuk fasa nak ajar dia solat. Ajar solat bila? Umur 7 tahun. Jadi sebelum ajar dia solat tu, waktu itu, situlah kita nak sunat, nak bagi dia bersih. Umur 6 tahun, umur 7 tahun. Itu paling bagus. Kalau dibuat selepas itu, kadang-kadang kita ni sangkut dengan sekolah, cuti sekolah lah baru buat. Bukan tak boleh. Kadang-kadang bila dah umur 7 tahun, kadang-kadang kita bawa dia ke masjid. Ini jadi isu sikit. Bila kita bawa dia ke masjid, dia dalam kulub tu, kulit yang melindung, menutup hasyafah ataupun kepala, atau setengah orang kata, istilah dia topi keledar kan. Dia punya topi keledar tu, kulit dia menutup tu, di dalam tu ada, di bawah hujung tu dia ada sedikit kecil, lubang kecil, dia akan mengeluarkan satu jenis kotoran warna putih. Kalau buka dia punya kulit tu, punya bau busuk. Itu tu setiap kali nak solat kena basuh. Anak kita nak ajar, kita nak tengok. Jadi kalau dia dilakukan khitan sunat, dia akan basuh suci terus. Jadi yang ini satu hal, itu satu.
Satu lagi, bila dia kencing, kalau dia tidak lakukan khitan bersunat, bila dia kencing, dalam kulit tu masih terkumpul air kencing. Kita nak buang supaya dia dapat lakukan taharah dengan sempurna. Jadi kita nak ajar dia solat. Kita nak ajar solat, jangan ajar solat saja, kena ajar dulu buat wuduk. Bila nak ajar buat wuduk, kena sebelum wuduk tu dia masuk tandas, dia kencing ke dia berak ke, kita kena tahu. Kita kena ajar dia kencing macam mana, basuh kencing macam mana, basuh berak macam mana. Jangan ajar hanya semayang semata-mata. Jadi itu bab khitan. Okey, bila kita nak ajar, kenapa anak ni Nabi kita bagi tahu ajar anak umur sembahyang ni umur 7 tahun. Dulu kita fikir ajar anak kecil-kecil lah lagi bagus. Memang bagus, tapi yang seriusnya umur 7 tahun. Sebab apa? Kalau kita ajar kecil sangat, budak ni dia ada pelat sikit sebutan dia. Bila sebutan dia pelat, kita ajar dia baca Fatihah, itu yang dia lekat di kepala dia. Jadi bila dia besar, itulah sebutan dia. Susah kita nak baiki nanti. Jadi bila umur 7 tahun, sebutan dia kita tahu apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, dari segi pertuturan dia. Di situlah kita nak ajar. Dan anak ni bila umur 7 tahun, masuk fasa 7 tahun sampai 10 tahun, itulah tempoh kita nak ajar solat. 10 tahun ke atas, itu bukan lagi ajar solat, itu kita dah suruh dia solat. Bukan lagi ajar, kita dah suruh dia solat. Sebab apa? 10 tahun kita nampak macam budak, tapi yang perempuan dah balik waktu tu. Jadi tempoh sebelum kita nak ajar dia solat, kita bagi dia suci dulu. Bukan hanya cuci, tapi suci. Kita khitan. InsyaAllah. Yang mana lepas ni kalau kita nak bawa ke masjid pun, nak letak dia sembahyang tepi pun, kita tak rasa macam nanti orang tengok. Dulu kita selalu dengar ustaz-ustaz mengajar, dia kata Nabi bawa cucu ke masjid. Kita tak boleh nak compare cucu kita, anak kita dengan cucu Nabi, tak boleh. Adakah kita tahu sebelum dia bawa ke masjid tu macam mana keadaan dia dibasuhnya? Kita ni sekarang, budak-budak kita sekarang pakai pampers tu, pakai diapers ke, banyak jenama kan, kita pakai. Bila pakai, kadang-kadang daripada kita pakai di rumah sampai kita bawa ke masjid, budak tu dah kencing dalam pampers tu, dah menanggung najis kita bawa. Kalau ikut logiknya, zaman Nabi nak ada pampers. Jadi dari sudut taharah dia, dari sudut kencingnya dia kencing dulu. Jadi dibawanya itu, waktu tu ditanggung, duduk di leher Nabi waktu Nabi sujud, apa semua cerita tu, dia tak ada tanggung air kencing. Jadi kita ni nak compare. Dulu waktu Nabi dulu pun budak dibawa ke masjid, cucu Nabi Hasan Hussein bermain di leher, kita kata. Kenapa anak-anak kita dilarang ke masjid? Bukan larang, kita nak bagi kefahaman benda ni. Nak bagi faham dulu. Kita nak bawa, kita kena bagi faham. Jadi inilah kaedah dia. Antara salah satunya kita kena ambil langkah awal, khitan tu awal. Jangan nanti umur, nanti bila dia khitan. Saya sendiri dulu umur 11 tahun pergi belajar di Bangladesh. Kan umur 11 tahun kita kebiasaannya umur 12 tahun habis sekolah rendah baru sunat, baru khitan. Jadi bila pergi Bangladesh, waktu di sana ditanya, ada yang cerita yang bawa saya tu wakil bapak saya tak pergi. Jadi kawan dia tu yang pergi tu dari geng jemaah tabligh, ditinggalkan saya di markas tu, di madrasah tu. Jadi cerita-cerita ada terkeluarlah isu pasal belum sunat kan. Jadi sunat di sana, bila sunat di Bangladesh lain dia punya cara sunatnya. Jadi bila kena sunat sana, waktu selesai sunat daripada hospital bawa balik ke madrasah, dijaga oleh kawan-kawan kan. Yang datang tu tengok, angkat tengok, punyalah segan kan. Tapi nak cerita, Bangladesh punya budaya, dia daripada kecil dia sudah sunat. Bila kita
datang waktu tu umur 11 tahun, baru bersunat, baru berkhatan, baru khitan. Dia kata apa? Dia panggil Nutun Musulman. Dia kata ini budak baru Islam, dia kata. Nutun ni baru, dia kata. Musulman ni orang Islam lah. Jadi dia kata ini baru Islam, baru masuk Islam. Sebab budaya dia dari kecil dia dah khitan, dia dah berkhitan. Jadi kita ni waktu tu umur 11 tahun, kita macam biasa aja. Sebab budaya di tempat kita habis darjah 6 baru. Jadi bila tengok tempat orang, bila tahu situasinya, inilah bila belajar ustaz jelaskan begini sebabnya. Nanti bila masa kita dah tahu keadaan tu, kita praktik lah. Alhamdulillah anak saya nak buat yang waktu kecil. Masalah kita ni jadi lembut tu pasal isteri takut. Jadi janganlah. Bila kita kata tak apa, dia kata siapa yang jaga nanti? Pergi masjid, dia kata. Yang di rumah yang anak ni nangis apa? Dia yang jaga, dia kata. Tak sanggup dia kata. Jadi tak jadi buat yang kecil. Umur 5 tahun lah selalu. Yang sulungnya umur 5 tahun. Yang nombor 2 umur 5 tahun. Yang ketiga ni baru masuk 5 tahun. Tengok ujung-ujung tahun, tengok lah, dia potong lah. Dia pun dah tahu. Nanti abang-abang potong. Dia potong juga. Balik-balik dia tanya, bila nak kena potong dia? Macam berani pula. Tapi inilah situasi dia. Kita nak ajar dia, kita nak bagi tahu dia. Kita bukan hanya ajar dia, kita sendiri melengkapkan dia benda tu. Dia tak boleh nak pergi sendiri, kita kena bawa. Jadi ini kaedah dia. Dalam proses sebelum kita ajar dia semayang, kita sediakan dia untuk diajar, untuk dia belajar, bersedia. Okey, itu bab khitan. Jadi kurang lebihnya begitu ulasan ataupun khulasah dia untuk bab khitan. Kita masuk bab yang kedua, bab pendidikan awal kanak-kanak. Di sini kalau dibaca panjanglah. Kalau dapat beli buku ni sebagai rujukan untuk di rumah, boleh baca. Sebab dia ada ilustrasi, gambar apa semua, cantik tu aja. Tapi kalau nak ikut satu-satu ni, baca macam jadi macam budak sekolah pula. Kalau nak baca dari majlis gini, saya ambil sebagai ringkasan je lah. Jadi anak kecil ni memerlukan belayan kasih sayang, asuhan dan didikan, yakni tarbiyah daripada ibu bapa yang pengasih dan bertanggungjawab untuk membesar dalam suasana kekeluargaan yang sempurna. Pada peringkat alam kanak-kanak, Islam menggariskan beberapa peraturan asas yang sepatutnya diberikan perhatian oleh ibu bapa dalam ke arah pembentukan diri dan jiwa anak-anak menjadi insan berkepribadian tinggi dan bertakwa serta ikhlak. Yang pertama, mengenal Allah. Anak-anak ni kena diajar mengenal Allah. Mengenal Allah, kadang-kadang kita ni sendiri bila nak berdepan dengan anak-anak, kita sendiri kena lengkapkan diri. Kita belajar tauhid, datang sifat 20 dikasih tahu wujud, qidam, baqa. Kita dibagi tahu, diterangkan dalil secara nakli, dalil nakli daripada Quran, hadis. Lepas tu dalil akli. Bila dalil akli, dibagi penerangan dalil akli itu pada tahap pemikiran kita, bukan pada tahap pemikiran budak. Jadi bila ajar anak tentang kewujudan Allah, Allah tu wujud, macam kenapa dia wujud, macam mana dia wujud, nak tanya, kita nak bagi penerangan, kadang-kadang tak tahu. Di sini alhamdulillah buku ni dibuat cantik. Bila dia bagi pengajaran, dia kata macam mana cara nak mengetahui kewujudan Allah. Kita andaikan sekiranya kita melihat sebuah kereta yang sedang meluncur laju, sudah tentu kita percaya dan yakin bahawa ada pemandu yang memandu kereta tersebut. Sekiranya tiada pemandu, sudah pasti kereta tersebut tidak akan meluncur dan bergerak dengan baik di atas jalan raya. Begitu juga dengan Allah. Dialah yang menggerakkan matahari, bulan dan bintang. Dialah yang menggantikan siang dan malam serta mencipta semua makhluk di bumi. Antara salah satunya cara kita nak jawab dengan anak. Kita nak bagi tahu anak, nak ajar anak supaya kenal Allah. Yang kedua, supaya kenal Rasulullah. Macam mana kita nak ajar? Kenapa kita mesti ajar anak-anak ni kenal Allah, kenal Rasulullah? Anak-anak dari kecil kita nak ajar, kita ni ajar, itu benda asas kita ajar. Yang membaca, menulis itu benda asas, memang kita ajar. Tapi dalam masa yang sama,
kita perlu lebihkan dia kenal Allah. Pasal apa? Wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW sebagai penanda dilantik ataupun sebagai penanda kerasulan Nabi SAW. Wahyu yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita kadang-kadang kita tafsirkan wahyu tu dengan iqra saja, bacalah. Kita kata, oi, tuntutlah ilmu. Wahyu ni dia cerita tentang baca, membaca. Bila baca ni pasal ilmu, pasal ilmu. Tapi ayat tu kena habis dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan. Maksudnya apa? Kena kenal Allah dulu, kena ajar anak untuk kenal Allah dulu. Bukan hanya mantapkan yang kita tidak tolak, yang belajar akademik ke apa semua, tak tolak. Tapi anak ni sebelum dan juga sewaktu kecil, sebelum kita hantar dia pergi sekolah rendah, hantar pergi tadika, kita sendiri di rumah kena ajar. Kadang-kadang kita sendiri tak mampu. Saya sendiri, tuan-tuan, kadang banyak masa di masjid, di luar apa semua. Di rumah kadang-kadang kita harapkan isteri juga. Ini salah satunya Islam. Bila nak kita sendiri, bila nak mendirikan rumah tangga sebelum lahirnya anak, nak pilih calon untuk mengisi rumah kita, kena cari juga yang pandai dalam sudut agama. Sekurang-kurangnya pandai baca Quran, pandai yang asas-asas. Kalaulah dia tak pandai, kita dah nak kata terkahwin, tidak, dah kita memang nak kahwin dengan dia. Kalau kita tak mampu ajar dia, ajar isteri ni, kita kena bagi dia peluang untuk dia hadir kelas-kelas agama, untuk dia melengkapkan diri dia sebelum dia didik anak-anak. Saya orang kenal di luar mengajar Quran begitu begini semua, tapi di rumah anak-anak sebahagian besar bacaan dia, Quran dia disemak oleh ibunya, disemak oleh uminya, bukan oleh saya. Pasal apa? Masa saya tak ada di rumah sangat. Jadi bukan kata tak boleh ajar, tidak. Kadang-kadang masa, kadang-kadang kita sendiri lalai. Bila balik rumah waktu tu rasa nak rehat, kan? Jadi itu kekurangan kita sendiri. Itu juga perlu menampung kekurangan itu dengan kita kita cari calon isteri, ataupun jangan pula lepas ni kata dah yang ada sekarang ni kurang, mau cari yang calon yang lengkap lah ustaz, cari satu lagi. Itu pandai tanggung sendirilah. Kalau nak buatlah, tak ada masalah. Islam tak larang, Islam galakkan lagi. Jadi nak buatlah. Jadi di sini kalaulah isteri itu tak lengkap dari sudut tu, kita kena bagi peluang dia untuk melengkapkan dari sudut tu lah. Sekurang-kurangnya dari sudut Quran dia. Kan anak-anak ni kita nak didik di rumah, nak ajar sembahyang. Salah satu daripada sudut baca, dari sembahyang, rukun sembahyang tu bab bacaan Quran juga. Bukan Quran ustaz, Fatihah. Fatihah tu Quran lah juga, kan? Nak belajar, kita belajar Fatihah, kita belajar Quran lah juga. Kita belajar Quran, kita baca Fatihah juga. Benda yang sama aja. Jadi bila isteri itu menampung kekurangan kita dari sudut masa kita, dari sudut perhatian kita untuk anak-anak, isteri itu tampung dari sudut tu di rumah. Jadi kita kena lengkapkan diri kita, isteri kita, sebelum dimasukkan ataupun sebelum anak tu lahir, diajar pada anak-anak pula. Kita sendiri nak kenal Allah, kita sendiri nak kenal Rasulullah. Jadi bila benda ni kita sendiri tak lengkap, itu yang jadi punca dia. Yang jadi masalah bila tak lengkap, tak nak mengaku kekurangan tersebut, lepas tu tak nak perbaiki kekurangan tersebut. Sudah tak nak perbaiki atas diri sendiri, tak bagi pula peluang isteri keluar untuk belajar.
hadir ke masjid, ada kelas-kelas pengajian, bagi peluang pada isteri, tak bagi pula. Nanti masalah dunia sekarang ni masalah kan, banyak cabaran di luar. Itu kita sendirilah yang tanggung benda tu, kita sendiri yang hadap. Tak bagi pun benda ni, kadang-kadang bila kita tak bagi pendedahan di luar, kadang-kadang benda yang di luar kita tak bagi pendedahan, masuk dengan sendiri dalam rumah, masuk juga sendiri dalam rumah. Sekarang ni kita nak cerita pendedahan dalam rumah di luar, kadang-kadang orang yang duduk di rumah lebih tahu situasi di luar berbanding dengan orang yang keluar daripada rumah. Di hujung jari semua sekarang. Jadi kita dari sudut nak belajar, contohnya isteri kita kata nak belajar agama, alah tengoklah banyak di telefon, tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita kata mengaji ataupun kelas tu secara online, Google Meet, ada boleh sembang jawab, soal jawab, tak jadi juga. Dia kena hadir juga kelas bertemu mata. Tak boleh hanya sekadar online. Walaupun kita kata Google Meet, Zoom, meeting semua tu, dia boleh dengar sana, boleh cakap sini kan. Kalau kita tengok video, hanya kita dengar daripada tu, kita nampak daripada video tu, contohnya YouTube, kita tengok daripada tu je, itu lagilah tak boleh. Kita nak tiru yang dalam tu baca Quran. Yang masalah sekarang budak-budak sekarang, khususnya ini saya tekankan anak-anak tahfiz, kalau kita ada anak yang hantar belajar tahfiz, jangan bagi dia tengok video ataupun YouTube yang ada imam-imam baca. Nanti dia tiru tu masalah. Ramai yang pelajar-pelajar tahfiz yang dah habis, dah jadi imam, rosak bacaan dia pasal nak tiru bacaan imam-imam yang luar. Dia kita nak tiru boleh, tapi kita sendiri kena mantap dulu bacaan. Ustaz semak betul-betul. Ni kita main tiru je. Kadang-kadang baca tu, imam jadi imam, kita semayang, bacaan tu nak ikut lagu sangat, sebutan lari. Kita ni lidah kita tak sama dengan Arab. Arab sendiri pun kena mengaji, kena baiki lagi, apatah lagi kita kan. Jadi perbaiki dulu. Kalau nak tengok sangat, satu saya syorkan, cuba tengok nama dia Syekh Mahmud Khalil Husari. Tengok yang tu. Tapi jangan berpegang semata-mata di situ, tak boleh. Dia kena juga menghadap guru. Pasal apa? Perdengarkan dan perbetulkan. Dia tak boleh main dengar saja, tak boleh. Kita nak perdengarkan bacaan kita, kita nak diperbetulkan bacaan kita. Itu cara dia. Jadi bagi peluang. Kalau isteri tak tahu, tak pandai, kurang dari sudut agama, bagi peluang untuk dia belajar. Kalau tak mau dia keluar rumah, cari ustazah datang ke rumah. Kalau anak-anak dah besar, ustaz pun tak ada masalah. Kalau anak kecil lagi nak mengelakkan fitnah, cari ustazah, lagi bagus. Kalau susah sangat, kahwin satu lagi, letak biar dia ajar. Kalau susah sangat nak elak fitnah, kahwin satu lagi tu. Ada masalah itu. Yang masalah nak kena tanggung di rumah lah. Yang kahwin tu tak ada masalah kan. Itu cerita. Ustaz cerita, saya tak berani buat. Saya bukan tak berani, saya tak berani yang takut, tak berani nak berlaku adil kan. Pandai Ustaz. Wallahu alam. Buat masa sekarang tidak lagi, masa depan tak tahu. Ustaz kata masa depan dah ada tu dalam hati. Wallahu alam. Jadi ceritanya dari sudut kita nak bersedia, satu nak didik anak, persediaan dari sudut diri kita, dari sudut isteri kita. Itu kita nak ajar anak-anak. Bila anak-anak kita tak mampu juga nak ajar, kalau anak-anak tu masih kecil, masih boleh dengar cakap, hantar dia ataupun panggil guru-guru. Dia sebetulnya kalau panggil guru ni kurang sesuai. Saya kata kalau panggil guru datang rumah ni sebetulnya kurang sesuai. Dari sudut adab kurang. Tapi kadang-kadang situasi semasa tu mengubah keadaan juga. Tapi kalau tanya saya bab adab ni, sebetulnya kalau guru datang ke rumah kurang sesuai.
eloknya kita pergi cari guru, pergi tempat guru, sama ada pergi ke rumah guru ataupun pusat-pusat mana-mana. Contohnya dibuat kelas-kelas tu dibuat di masjid, datang situ, bukan kita panggil guru datang ke rumah. Okey, jadi itu sebagai persediaan ataupun mukaddimah bab pendidikan awal kanak-kanak. InsyaAllah kita akan bincang panjang lagi ataupun lebih lagi minggu depan, insyaAllah, kalau diberi kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya perkongsian kali ini, mendatangkan manfaat buat diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.